Okay, Assalamualaikum, salam Selasa. Sekali lagi, sekarang 6.32 minit petang, 23 Jun 2020. Okay, saya nak buat video ringkas sikit pasal bila kita tengok chart, apa benda yang kita nak tengok sebenarnya. Yalah, benda chart ni sebenarnya dia pergerakan harga lah. Di mana melintang ni lebih kepada time, maknanya masa dia, dan juga harga dia. Harga ni tetap sama, duduk dia begitu. Macam mana pun pergerakan dia ke kanan kan. Memang chart ni ke kanan sajalah. Dia kalau orang tanya arah mana chart nak pergi, ke kanan. Jawapan paling tepat adalah ke kanan. Tak adanya chart tu nak patah balik ke belakang, ke kanan. Membezakan dia adalah pergerakan harga lah, naik dan turun. So, untuk pengguna-pengguna baru yang baru guna TradingView, kerana banyak kelebihan TradingView ni. Tapi yang paling saya suka, sangat suka adalah penggunaan playback ni lah. Kenapa? Playback ni. Kenapa? Pertamanya, kita tengok chart ni sebenarnya kita melihat benda-benda yang sama. Kita cuba menghafal benda yang sama. Dan kemungkinan kita jangkakan benda tu mungkin akan berlaku lagi di masa akan datang. Contohlah. Okay, saya ambil area sini ya. Okay, area sini. So, kita gunakan playback dan kita pun patah balik. Bayangkan seolah-olah kita sedang berada pada ketika ini. Waktu ni, kita tak nampak pun apa nak jadi ke sebelah kanan. Okay. Jadi, bila tengok, kita bukan sekadar nak tengok support resistance sajalah. Tak cukup kalau kita tengok support resistance saja. Pertama, kita kena tengok juga pergerakan harga dia macam mana. Kenapa yang menyebabkan dia boleh pergi tinggi tadi. Kita tahu yang dia boleh pergi tinggi tadi kan. So, kita nampak pada ketika ni kenapa dia waktu ni dia menurun, sini naik, dan kenapa pattern ni boleh pergi sampai atas. Jadi kita kena tengok lah. Pertama kita tengok lah, mungkin ni mungkin sebab low dia ni makin lama makin tinggi ni. Low dia makin lama makin tinggi, dia break pula. Kita boleh tengok dekat-dekat apa ciri-ciri breakout dia. Wah, ni volume bapak volume tinggi. Kalau tak puas hati, patah balik sampai pada waktu ni dan kita tinggal macam ni. Okay. So, kalau akan datang nampak bentuk yang macam ni, lepas tu kita nampak satu breakout yang ni, janganlah kita kata dah tinggi. Saya cukup benci betul orang kata dah tinggi. Seolah-olah kata benda tu macam dah tinggi dah, habis maksimum. Tak adalah, memang ada yang kata dah tinggi. Itu betul lah juga, tak ada dengan salah. Cuma kita beli nak, kita niat beli tu untuk stok tu naik. Bila stok tu sedang naik, kita pula halang-halang daripada naik, takut. Tapi kalau stok yang sedang menurun macam ni, masa tengah turun-turun ni, bukan main lagi sibuk nak beli. Lepas tu tanya bila nak naik. Ini stok tengah nak naik. Dah tinggi. Sudahnya tinggi. Okay, sambil tu kita boleh tengok juga. Orang kata, okay lah, dia ada resistance, dia breakout resistance dengan volume. Apa dia buat lagi? Dia naik tinggi. Masa ni kata tinggi ya. Betul lah tu. Tinggi kan. Lepas tu, padan muka kau jatuh. Tapi kenapa dia naik balik? Mungkin masa ni mungkin orang kata, yelah, mungkin kita kata ni dia pacak tinggi. Lepas tu dia pull back untuk pullback yang pertama. First pullback after dia breakout. Lepas tu dia canak tak ingat dunia. Okay. Ini tak berapa nampak sangat. Kita tengok yang satu lagi. Yang selalu menjadi kita jadi satu masalah negara, di mana dia buat breakout. Okay, yang ini. Pada ketika ni. Inilah. Ni. Ini kalau ikutkan chart ni, kita nampak macam, bapak tinggi lah. Dengan resistance lama ada kat atas. Lepas tu ni ada resistance lagi. Okay. So kita boleh playback, kita tengok apa jadi lepas tu. Tinggi dah, mampulah korang. Siapa suruh beli kat puncak?
padan muka kan. Sebab kita kan rajin beli kat bawah kan. Semua hebat beli kat bawah. Sampai sini jual. Lepas tu dah tak nak beli dah. Memang takkan beli dah. Sebab dah tinggi. Dah tinggi. So tengok kat sini sama macam cerita tadi. Oi, bapak volume besar dia breakout. Ini beri satu tanda apa? Kalau kita rasa tadi, macam tadi kita dah tengok, oh mungkin dia boleh naik ni. Dia naik tinggi. Lepas tu kemungkinan dia nak retrace. Jadi mungkin saya nak buat plan. Saya nak masuk dulu sini. Lepas tu agak-agak sini jual lah. Lepas tu kalau dia turun balik, mungkin saya nak masuk balik. Dan kalau kita cuba tengok, wah, dia tak jadi macam tu. Dia breakout dan dia retest balik area yang sini. Dia tak retest yang ni. Dia retest yang dekat ni. Oh, mungkin. Dan kita boleh masukkan dalam kita senarai. Oh, yelah. Mungkin tidak selama-lama dia nak terus naik. Kadang-kadang inilah orang kata retest ni kot. So mampus kau retest banyak kali. Satu lagi, tempoh masa antara sini sampai sini ambil masa lebih kurang 4 bulan. 4 bulan sebelum dia nak teruskan kenaikan. Tapi dalam keadaan dia masih lagi membuat breakout lah harga tinggi. So maksud saya kat sini, bila kita nampak benda tu dah tinggi, baguslah dia dah buat benda tinggi. Sekarang ni kalau chart nak naik, trending up, kita nak cari peluang-peluang untuk masuk. Kat mana nak masuk apa semua. Bukannya kita kata dah tinggi, biarlah, lantak dia lah dah tinggi kan. Cek kalau nak pergi, macam kita patah balik. Kat sini yang kita kata dah cukup tinggi, ini dah cukup tinggi, tak mau beli dah. Mendapat sepanjang lagi 1 tahun dia trending, turun balik, tambah lagi 2 tahun, 3 tahun trending. Semata-mata kita kat sini dah tak nak mau beli dah. Jadi gunakan playback ni untuk kita tengok, terutama sekali yang buat high, new high ni, untuk kita tengok dia punya apa ni, antara ciri-ciri dia lah. Kadang-kadang kita tahu volume besar, breakout kan, 2 hari dia tak turun balik, kita tahu. Tapi bila kejadian tu jadi pada chart yang kita tengok sekarang, kita punya psikologi tu masih lagi kata, oi tinggi dah, tak mau tinggi kan. Dia kalau tinggi tu dia bukan kata so nak naik kena buat high, dalam masa dia buat high tu kemungkinan dia pull back. So kalau dia nak turun, dia akan buat low, ni high, lower high, lower low, lower high. Ini masa dia nak turun, ini masa dia nak naik. Supaya juga kalau kita cuba meletakkan, membaca, kalau kita letakkan indikator, katalah kata RSI lah, saya letak RSI. Okay. Contoh macam RSI ni, antara yang dia banyak cara lah nak guna RSI, tapi saya tak berapa gemar sangat. Dia tang kat sini lah, di mana dia memberi saya satu, kononnya orang kata kalau dia buat high, RSI buat high, ini pun dah lower high ni tak buat new high ni, ni dia tak buat new high, kemungkinan dia nak jatuh ni. Kita membayangkan jatuh begini gedebuk, sedangkan pergerakan harga ni yang menentukan RSI ni. Bukan RSI ni yang tentukan pergerakan harga tu. Sebab yang paling penting adalah support dan resistance lah. Bila dia buat new high, support resistance. Dia cuma slow je daripada turun, tapi lepas tu macam nak pergi kan. Tapi sebabkan kita pandang indikator ni, mungkin kesilapan saya sendirilah. Selalu bila tengok macam ni kan, tengok aduh mak ai, confirm jatuh lah, confirm jatuh. Dan sebab dia tak buat new high, divergent, price buat higher high, indikator buat lower high, lower high. Jadi setiap kali kita nampak harga sedang membuat new high tu, cuba tengok
Cuba tengok benda-benda ni lah. Contoh macam ni, nak buat new high. Takutlah dah tinggi kan, mampu tinggi ni. Kita beli sini, jual sini. Yang kata orang lah, saya pun beli kat sini, memang saya kat sini lagi nak jual. Yang kata kat sini, hari ni pun lagi nak jual lah. Lepas tu memang mampu nak beli dah. Pullback pun takut nak beli dah. Sebab apa? Takut dah tinggi. Dah tinggi, kita asyik membayangkan, oh ni kalau tinggi ni jatuh ni kan. Mungkin ada yang fikir takut tinggi, tapi ada juga yang jenis, oi walik betul, kedekut, semua nak tunggu bawah je. Kalau boleh nak beli kat sini balik. Dah jual, tak mau beli dah. Saya nak beli kat sini je, arah sini. Kalau macam ni kan, memang kejung lah tunggu. Tak apa, kita cari stok lain. Okey lah, simple je. Maksud saya kat sini sebagai kesimpulan, kita memang kalau kita nak, bila kita beli tu, kita nak ada untung, memang kita nak dia naik lah. Jadi apa ciri-ciri yang kita nak naik? Selalunya kalau chart yang sedang buat new high low kan, ini dia sedang trending lah. Bila sedang trending, masukkan dalam watchlist dan tunggu untuk masuk. Masukkan je. Sama juga macam yang suka beli bawah ni kan, beli bawah sampai resistance jual pun boleh juga. Maksudnya dia dah hafal benda tu, kejadian-kejadian ni, dan memang dia lebih suka macam tu, dan teruskan, tak ada masalah pun. Cuma yelah, sebab saya buat ni untuk mengingatkan kawan-kawan saya lah, janganlah takut dengan benda-benda tinggi, yang naik tinggi. Benda yang tinggi ni lah yang kita nak, tapi tinggi dia tu adalah sebab, reason dia macam ni kan. Kebanyakan ni berapa kali saya tunjuk, bila dia buat break new high kan, untuk G-Tronic ni new high, volume dia incoming lah, masuk tinggi. Jadi janganlah takut dengan benda-benda yang memang nak gaya-gaya nak pergi ni. Ini naik asyik terlepas, kata tak maulah, terlepas. Sampai bila? Sampai bila takut kan, asyik terlepas. Okeylah, itu saja. Saya pun tak tahu apa letak video ni. Video ni saya tajuk, sebab saya pernah buat dah dulu, tapi rasa dah lama sangat, tahun 2018 ke awal-awal 19 lah, cerita pasal jangan takut dengan tinggi ni kan. Memang kita kena takut dah tinggi, tapi bukanlah kata takut sampai langsung tak nak pandang. Jangan chat yang sedang trending, kita cuma tunggu, nak cari peluang-peluang masuk je. Sini ke, sini ke, sini ke, macam ni kan. Okay, dah nampak tinggi dah. Dia sedang turun ni, mungkin peluang untuk kita tunggu balik. Macam mana cara nak masuk? Macam-macam cara ada. Nak breakout downtrend line ke, nak pakai indikator oversold stokastik ke, ataupun nak tunggu saja. Sebab kita tahu kalau stok yang sedang breakout, dia tak ada cerita dah. Kalau dia naik, Allah Akbar. Kalau dia naik, naik jenis-jenis yang macam tu, memang dia akan buat new high. Jadi kita kalau tak nak layan yang tunggu di bawah, yang kita tunggu je lah di atas. Maknanya kita buy breakout kan, buy high, sell higher. Dulu buy high, sell higher. Yang tunggu buy high, sell higher. Waktu dia breakout ni yang ada momentum. Tak semua breakout tu menjadi disebabkan kemungkinan faktor market juga. Kalau market sedang jalan ketam, memang susah lah kita nak dapat breakout. Tapi kalau kata market tengah sedap, macam bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 5 je lah, sampai bulan 5 bulan 6 ni kurang sikit, memang boleh beli breakout je untung. Kita pun akan rasa macam, asal beli je untung kan. Masuk hujung bulan 5, bulan 6 dah rasa macam keras. Apa hal tak untung-untung ni kan. Okeylah, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.